Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'alaika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abuduka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu dzunuba illa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, alhamdulillah, pertama-mula selama-lamanya marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita hari ini, terutamanya nikmat iman, amal dan ketaatan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak penganjur, jawatan kuasa, seluruh barisan jawatan kuasa surah An-Nur fasa 3 Bandar Seremban Selatan. Alhamdulillah. Seterusnya muslimin muslimat yang dimuliakan yang telah bersiaran dengan saya pada malam ni. Alhamdulillah, bantu sebarkan lagi, tag sahabat-sahabat kita mungkin terlepas pandang ataupun tidak dapat lagi notification tentang kuliah anjuran kita di page surah An-Nur fasa 3A insya-Allah. Baik, jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam yang penuh barakah ni kita akan menyentuh tajuk insya-Allah dalam tempoh masa kurang lebih insya-Allah sampai isyak kurang lebih 5 minit lebih kita akan berhentilah insya-Allah. Dalam tempoh masa yang ada ni kita akan bincangkan tentang bagaimana peranan akal dalam menundukkan hawa nafsu. Bagaimana peranan akal dalam menundukkan hawa nafsu. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, seluruh amalan, yakni amalan dalam konteks amalan umum dan amalan khusus, ibadah atau amalan ini ibadah umum, ibadah khusus, adalah semuanya berkisar tentang bagaimana nak menundukkan nafsu. Semua amalan tidaklah dikira dia beramal atau beribadah selagi mana dia masih kuat nafsunya terhadap amarah. Perjalanan kita ini sedang jemaah yang dimuliakan Allah SWT sebenarnya berjuang untuk menundukkan hawa nafsu. Baik, bila kata menundukkan hawa nafsu ini ialah perjalanan yang sangat panjang dan besar. Dia perlukan kaedah-kaedah tertentu, iaitu yang mana kita nak bincangkan salah satu ataupun kaedah yang mesti kita fahami, iaitu dengan menggunakan akal yang waras.
akal yang waras untuk kita menundukkan nafsu yang buas. Nafsu ni kata para ulama, memang dia akan membawa kepada amarah. Nafsu dia akan membawa kepada amarah. Dan dalam bahasa yang mudah faham, nafsu ni, untuk supaya kita ini jelas dalam konteks perbahasan semasa, uruf semasa, nafsu itu adalah emosi, perasaan ataupun perasaan. Nafsu alias emosi alias perasaan. Baik, dia ni adalah daripada komponen ataupun kumpulan ataupun daripada perbahasan gaib, tak nampak. Ini saya mudahkan perbincangan. Ianya termasuk dalam perbahasan yang latif, yang lembut, yang tersembunyi. Yang padanya itu ada kedudukan akal, padanya itu ada kedudukan nafsu, padanya itu ada kedudukan jiwa, qalb. Ini ada perbincangan yang lebih panjang lebar lah. Cuma kita nak tumpukan bagaimana kita nak mengawal nafsu, mengawal emosi, mengawal perasaan. Sebab apa? Yang membezakan kita dengan makhluk yang lain, binatang, itu adalah kita tidak akan ikut perasaan, tidak menjadi makhluk yang mana hidup dengan nafsu semata-mata. Yang boleh membezakan kita dengan haiwan, dengan binatang lain, itu adalah akal. Akal ni Allah kurniakan adalah untuk membezakan kita dengan binatang, untuk membezakan kita dengan binatang. Dan dengan akal itulah akan menundukkan nafsu yang buas, nafsu atau perasaan. Ikutkan perasaan, ikutkan perasaan. Apatah lagi kalau kita lihat dengan zaman-zaman mutakhir ini, banyak perasaan kita terganggu gugat, emosi kita tak stabil, nafsu kita membuak-buak. Bagaimana sebelum tu, bagaimana, apakah yang menjadi makanan ataupun menjadi pendorong kepada nafsu ini? Apakah yang menjadi pendorong kepada nafsu? Pendorong kepada nafsu itu adalah dunia. Dunia. Itu kena jelas. Makanan kepada nafsu itu dunia. Sebab tu apa saja yang ada pada nafsu, nafsu itu keperluannya adalah jasadi, jasad. Keperluannya contoh nafsu makan, nafsu cantik berpakaian, nafsu ini perasaan untuk ada pasangan. Nampak? Dia adalah perbincangan lumrah, adat. Memang lumrah. Memang Allah jadikan nafsu itu lumrah bagi manusia. Lumrahnya. Tapi bukan fitrahnya, lumrah. Jadi kehendak kepada nafsu ini semuanya kepada kehendak kebendaan. Sebab itu dalam perbincangan kalau kita lihat nak membersih ataupun nak membersihkan ataupun menundukkan hawa nafsu ini, dikaitkan dengan penyakit-penyakit. Penyakit-penyakit dia atau simptom-simptom nafsu yang boleh menyebabkan dia ini menjadi bermaharajalela apabila adanya penyakit-penyakit yang boleh membuatkan nafsu itu membuak-buak. Apa dia? Contoh cinta dunia, hubbud dunia. Dia kata Imam Ghazali ta'ala, hubbul mal, cinta kepada harta. Syahratul ta'am, banyak makan. Syahratul ta'am ni bukan kata banyak makan, tapi dia gairah dengan makan. Makanan ni dia sangat gairah. Ujub, sum'ah. Ini dalam perbahasan sifat-sifat mazmumah. Jadi perkara-perkara ini sedang jemaah yang dimulakan Allah Ta'ala perlu kita fahami. Sebab kita terdedah dengan penyakit-penyakit itu. Sebagai contoh yang berlaku sekarang ini, kalau kita bincang tentang konteks biologi, kita terdedah dengan penyakit-penyakit yang boleh merosakkan badan kita. Samalah. Kita terdedah dengan, kalau berbincangan bab nafsu tadi, kita terdedah dengan perkara-perkara yang boleh menggemburkan ataupun menghidupkan nafsu sehingga merosakkan hati. Apa yang berlaku? Sekiranya kalau nafsu ini tidak dikawal, tidak ditundukkan, kita tidak azam untuk menundukkan nafsu, dia akan merosakkan hati, dia akan mematahkan akal. Sebab tu akan ada keadaan yang mana hilang kewarasan akal, berlakunya ancaman cengkaman jiwa. Ini dia, saya nak ceritakan bagaimana apabila kita gagal bertindak untuk menundukkan hawa nafsu. Apabila kita gagal bertindak menundukkan hawa nafsu, silat lagi bulan, dia akan menjadikan bahawa akalnya, hatinya tunggangan nafsu. Nafsu yang menunggang. Sebab itu kalau kita lihat, nafsu ni sifat dia akan pergi kepada keadaan, kebendaan. Sifatnya adalah agresif. Dia akan jadi yang ajilah, terburu-buru. Sebab tu Allah kata ajilah.
Manusia ni dijadikan ajilah, tergesa-gesa, terburu-buru. Itu sifat nafsu. Sifat nafsu ni nak segera. Sebab tu kita lihat pendekatan untuk menundukkan nafsu ini, kalau kita lihat banyak saranan dalam Al-Quran menyatakan sabar, wa basyiris sabirin. Sabar bertentang dengan nafsu. Nafsu dia tidak mau sabar, nafsu nak segera. Dia nak cepat. Kalau ikut kepada perbincangan fitrah, dia kena sabar. Sabar ni adalah bermaksud dia kena berada pada keadaan yang mengikut sunatullah. Dia ada acuan dia. Tapi nafsu tak kira. Nafsu dia nak cepat. Itu dia. Memandangkan kalau kita lihat dengan keadaan sekarang ni tuan-tuan, sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, banyak hal-hal perkara yang menggalakkan kepada perbahasan-perbahasan yang mengikut kepada perasaan. Jadi maknanya perasaan ini akan mudah terkesan dengan apabila perbincangan itu dihidangkan, dihabuankan ataupun dibentangkan pada perbincangan tentang keadaan dunia. Nah, di sinilah akan berlakunya bahawa nafsu ni dia akan suka kepada perbincangan-perbincangan yang membawa kepada kebendaan. Apa sahaja, contoh, dia nak beramal tuan-tuan. Dia nak beramal. Tapi natijah dan habuan dia tengok pada dunia. Dia beramal, dia nak tengok kepada apa natijahnya. Natijah ni dapat apa? Dia akan tengok kepada dunia. Sebab itu ada perbincangan tentang beramal tapi masih bernafsu, beribadah tapi masih bernafsu. Sebab itu berlakunya kesesatan di dalam ibadat itu. Dipanggil talbis iblis. Sebab tu nafsu ini mesti menjadi perkara yang mesti kita perhatikan, kita perhalusikan. Sebab tu dan contoh dalam Ramadan Al-Mubarak, mendidik kita untuk menundukkan hawa nafsu. Jadi besarnya cerita bab nafsu ni, sehingga kan bahawa ia menjadi agenda yang penting bagi kita sebagai umat Islam untuk memastikan bahawa kita ini hidup dengan perasaan atau hidup dengan kebenaran. Lawan kepada perasaan nafsu tadi adalah kebenaran. Lawan kepada perasaan adalah kebenaran. Sebab itu agama datang untuk mengawal perasaan tadi. Kalau rujuk ada surah Al-Fat ayat 28. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Baik. Diutuskan Nabi SAW, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Diutuskan Nabi SAW itu dinil haqq, agama yang benar. Baik. Perbahasan agama yang benar ini, beliau rujuk pada agama, dia membawa kepada maksud menjaga. Agama ni bermaksud menjaga. Menjaga apa? Itulah datangnya perbahasan tentang menjaga perkara yang boleh merosakkan. Sebab tu agama datang untuk menstabilkan, menyeimbangkan, menyantuni perkara-perkara yang boleh merosakkan manusia dari sudut jasmani itu sendiri, malah merosakkan dari sudut akidahnya. Sebab tu bila agama datang tuan-tuan, dia membimbing kita, dia mewaraskan akal. Sebab tu antara syarat contoh Islam dan semua amalan yang ada adalah untuk yang berakal. Maka yang akan menerima agama ini sebenarnya adalah orang yang berakal. Bukan yang bernafsu, berakal. Nah, bila rujuk pada berakal, ada beberapa pengertian daripada kalau kita rujuk kepada Al-Imam Ghazali rahimahullah. Sebab kalau cerita bab nafsu ni dia tak ada ending dia. Dia akan selagi mana ada dunia, selagi tu ada nafsu. Dunia dan nafsu berpisah tiada. Jadi bagaimana perasaan ini sentiasa akan dimainkan oleh hal dunia. Susah, senang, hal-hal suka, duka, hal-hal perhiasan dunia. Kalau kita rujuk tentang makna dunia itu, al-mal wal banun, harta, benda, anak-anak, ini semua hal dunia. Tetapi kalau kita tak ada kaedah nak memimpin nafsu ini, maka dia hanya akan merosakkan dunia itu. Sebab itu selagi mana ada dunia, selagi itu ada nafsu. Nafsu ni dia akan dunia, nafsu berpisah tiada. Semua ulama mensyarahkan bagaimana nak
menunduk, menyantuni nafsu ini, maka di situlah ada perbincangan tentang penyucian, tazkiyah. Penyucian apa? Penyucian hati. Hati inilah yang akan memimpin akal. Akal itulah yang akan menundukkan nafsu. Akal itulah yang menundukkan nafsu. Baik. Jadi kalau kita lihat bagaimana peranan akal dalam nak melihat dunia dan nafsu ini. Sebab itu agama itu akan diterima oleh orang yang berakal. Orang yang tak berakal ini tidak diwajibkan dia untuk melakukan suruhan agama. Dia tak ada kewajipan, tak bakal. Sebagai contoh, gila. Sebab tu syarat utama berakal. Nah, kalau kita lihat bagaimana besarnya perbincangan akal ni. Sebab kurniaan akal ni tuan-tuan, rupanya dia ada satu rahsia yang sangat besar, sehingga dia boleh bersatu atau dia panggil bergabung dengan jiwa, sehingga dia mampu mensejahterakan nafsu dan mentadbir urus dunia dengan selamat. Maka berlakulah kejayaan yang besar. Selagi mana kita tak mampu menggunakan akal yang sempurna, yang mana ditadbir oleh jiwa yang jelas akidahnya, selagi itulah nafsu yang bermaharajalela tadi tidak akan mampu ditundukkan. Bila tak mampu ditundukkan, perasaan sentiasa dimainkan, maka dunia tidak akan mampu berada pada kedudukan yang stabil. Dunia tak akan berada dan sejahtera, tuan-tuan. Kalau kita lihat bagaimana kita lihat orang yang mentadbir dunia, contoh dunia ni tak ada cerita yang besar, mentadbir keluarga cukuplah. Bernafsu ni, anda kena faham nafsu ni apa? Dia ada amarah, dia marah, dia gopoh, dia cepat, dia buat kerja dengan keadaan yang tertekan, dia akan rasa resah cepat je. Sebab nafsu ni sifat dia api, dia panas, dia cepat panas, tuan-tuan. Jadi sebab tu selalu dikaitkan dengan bila pergi kepada tahap amarah tu, dia akan jadi dia mula suka memberontak. Sebab tu kalau kita tengok nafsu ni, kalau nak tengok nafsu kat mana, kau tengok kat budak-budak. Kat budak-budak mana boleh pegang dunia? Walaupun budak-budak itu dia nak dunia, dia nak main, dia nak, tapi tak boleh. Dia mesti ada yang mengawal dia. Dia ada orang dewasa. Sebab tu budak-budak akan bersifat cepat marah, cepat nangis, suka buat sepah. Kita susun dia bersepah balik, suka conteng. Cuba tengok tuan-tuan budak-budak. Nak tengok nafsu macam mana, tengok budak-budak. Sebab itu budak-budak tak ada dosa, tapi dia ada nafsu yang perlu ditundukkan oleh mak ayah. Sebab tu mak ayah yang berakal ni yang kena menundukkan, memimpin, membentuk, litakdibi, mentarbiyah anak-anak. Itulah dia nafsu. Kau tengok budak-budak ni cepat menangis, menjerit, kadang-kadang tak dapat, dia baling barang dia merajuk. Itu sifat nafsu, tuan. Nah, benda tu ada tak kat kita? Kalau tengok dekat yang kita yang dewasa ni, ada tak? Ada. Tinggal lagi tahap kematangan iman itu yang akan menstabilkan. Orang-orang yang ataupun manusia segelintir yang tidak stabilkan nafsu dia itu, dia juga akan bertindak seperti budak-budak tadi, membentak-bentak, marah-marah, tapi marah dia lebih terancang sebab akal dah ada. Tinggal lagi akal dia ni tidak digunakan dengan cara yang benar, sehingga akal ni dipergunakan oleh nafsu. Malah kadang-kadang gerak kerja dia itu luar biasa dahsyat, dengan nafsu yang dia gunakan itu. Maka akalnya ni telah dipergunakan oleh nafsu. Sebab apa? Pengaruh dunia tadi. Ada benda-benda yang dia nak, tak dapat, lalu dia gunakan akal dia yang didorong oleh nafsu untuk mendapatkan dunia tadi tanpa memikirkan kesejahteraan apa-apa. Ingat, tengok budak-budak, tuan-tuan, kita mudahkan perbincangan kita. Kita tengok budak-budak, kalau dia nak dapatkan apa dia nak, apa dia buat? Merampas. Dia akan berebut. Cuma manusia yang dah dewasa, yang ada akal, sepatutnya
Dia tidak buat keadaan begitu, tapi dia buat juga, tapi dengan kaedah yang terancang. Tu dia kaedah yang terancang, tuan-tuan. Dia akan merampas. Tengok contoh kes Musang King 40 tahun, tuan-tuan. Tu nafsu lah tu, tapi terancang. Tapi kerjanya merampas hak orang, menidakkan hak orang, menjatuhkan orang, menghina orang. Itu nafsu. Suka dia panggil pergi kepada, kalau dah dewasa ni, kalau kita yang dah lepas kepada mumayyiz dan balik ni, nafsu dia bertukar menjadi, dipanggil satu sifat aba wastakbar, kesombongan. Aba wastakbar. You pangkat apa? You kerja apa? Dia tanya. Dia akan downgrade. Sama, budak-budak pun ada. Hati-hati. Budak-budak, kalau anak-anak kita ni, hati-hati. Dia akan suka show off. Dia akan suka menunjuk. Dia akan suka tunjuk. Sebab tu saya selalu tekankan dalam hal perkara ini. Hati-hati dalam mendidik. Anak-anak memang dia ini jenis yang tak berusaha. Tetapi ada sifat-sifat amarah, nafsu yang perlu kita perhatikan. Dia suka tunjuk-tunjuk. Aku ada ni. Engkau ada apa? Yang kau ada apa? Aku ada ni. Dia suka meliki. Nampak? Tapi bila kita dah akil balik, sepatutnya dia ada akal yang waras, kan? Tapi akal dia tidak berfungsi dengan baik. Tetapi yang berfungsi dengan baik, itulah nafsu dia pula. Saya nak ceritakan bagaimana kronologi. Kesan, perasaan, emosi ni yang gagal diuruskan, dia boleh menggunakan akal dia untuk mendapatkan apa yang dia nak, tuan. Dia panggil dream, impian. Impian yang tiada bersandarkan kebenaran. Dia akan buat apa saja yang dia nak, sehingga apa saja kehancuran dia sanggup lakukan. Ini kita boleh rujuk. Kita boleh rujuk dekat surah Al-Baqarah ayat 30. Ketika Allah SWT nak jadikan kita manusia ni, malaikat dah kata dah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima aw nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qalu, malaikat tanya, malaikat bagi tahu dekat Allah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, bukankah nanti manusia ni akan buat kehancuran, permusuhan dan pertumbuhan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, tak cukupkah kami ini yang seringkali bertasbih kepadamu? Nampak? Memang dalam kejadian manusia akan ada satu simptom atau kecenderungan untuk bermusuh, untuk melakukan pertumpahan darah, untuk membuat kehancuran. Sebab ayat itu Allah tak nafikan. Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kau tak tahu apa yang aku tahu. Memang dalam diri manusia itu ada sifat untuk menghancurkan. Itulah nafsu. Itulah nafsu. Jadi nafsu itu sangat-sangat melakukan kehancuran. Suka tengok orang susah, susah tengok orang senang. Susah tengok orang senang, suka tengok orang susah. Ni saya nak cerita dulu, cerita nafsu ni. Cerita dulu. Kita nak kaitkan dengan keadaan yang uruf semasa. Perbincangan nafsu ni relevan dia dekat mana zaman sekarang ni. Jangan kita ingat nafsu tu pada hubungan seksual saja, biologi saja. Sama. Cemburu juga nafsu. Iri, dipanggil cemburu ni, lebih tepat dipanggil hasad, dengki. Hasad, dalam hadis mengatakan hasada, hasad, dengki. Susah tengok orang lain senang, suka tengok orang lain susah. Dan dia akan gunakan akal. Ini ada datang dari pengkhianatan, daripada nikmat yang besar. Dia salah guna akal untuk mendapatkan kehendak nafsu dia. Dunia tadi, dia adalah penyakit. Sebab tu PKP ni, PhD ni baru bahaya, sangat-sangat bahaya. Dia api dalam sekam. Sebab itu bila kata orang yang mengikut hawa nafsu, tempat dia di neraka. Kalah dengan nafsu, tempatnya di neraka, tuan-tuan.
Memang tak ada kompromi. Malah nafsu ni kemuncaknya adalah mengaku Tuhan. Ananiah, keakuan. Semua aku ada. Sebab sifat nafsu adalah untuk membulut. Dia tamak, haloba, bakhil. Dia nak, kalau boleh kata Nabi SAW, kalau dua gunung dua gunung tambah satu gunung lagi. Sebab dia sifat nafsu ni, dia tengok benda semuanya sikit. Dia memang out of control, tuan-tuan. Ustaz, kenapa Allah jadikan nafsu sebegitu rupa? Sebab ni kan tuan-tuan, kalau macam tu kenapa nafsu ni begitu rupa dahsyatnya? Sebab Allah menjadikan satu lagi kejadian yang lebih dahsyat daripada nafsu, yang mampu menundukkan dia. Itulah akal. Kejadian akal ni lebih dahsyat daripada nafsu sebenarnya. Dan akal itu pula yang dahsyatnya bila dia bergabung dengan jiwa. Gabungan akal dengan jiwa ini mesti berlaku. Bagaimana nak mengaktifkan akal itu? Maka kalau kita lihat, kata Imam Ghazali Ta'ala, akal memiliki 4 pengertian, yang mana seharusnya tidak diberikan satu definisi saja untuknya, tetapi setiap pengertian ada definisi masing-masing. Adapun pengertian tersebut ialah, pertama, kata Imam Ghazali Ta'ala, akal adalah suatu sifat yang membezakan manusia dengan binatang dan merupakan potensi yang dapat menerima dan memahami pengetahuan-pengetahuan yang berdasarkan pemikiran, dan akal mampu menghasilkan pemikiran-pemikiran yang canggih. Daripada Al-Haris bin Hasan Al-Muhasibi, ketika membuat definisi tentang akal, bahawa akal suatu gharizah, yakni naluri asli manusia, yang menyebabkan manusia memiliki potensi untuk menyerap berbagai pengetahuan yang berdasarkan fikiran. Akal ibarat cahaya yang dimasukkan ke dalam hati, sehingga manusia memiliki keadaan kesiapsiagaan untuk mencerap segala sesuatu. Maknanya, kata Imam Ghazali, maksud yang pertama, akal itu adalah satu perkara yang membezakan binatang dengan manusia. Itu yang pertama. Itu fungsi akal. Kenapa dia boleh membezakan dengan binatang? Kerana peranan akal tu, dia boleh menyerap berbagai perkara. Dan kata Al-Haris bin Hasan Al-Muhasibi, merespon maksud pada Al-Imam Ghazali Ta'ala ini, dia mengatakan bahawa dia umpama cahaya yang dimasukkan ke dalam hati. Sebab itu hati dan akal ini sangat berkait rapat, jiwa dengan akal. Sebab itu kalau kita lihat kebanyakan saranan-saranan di dalam Al-Quran, yang mana Allah suruh, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Nak menghidupkan hati adalah dengan mencerdaskan akal juga, dengan memikirkan perkara-perkara yang bersesuaian dengan kehendak akal itu. Dia ada peranan akal ni. Itu yang pertama. Bermaksud akal ini adalah penyerap. Penyerap. Dia menyerap akal. Kalau nafsu tadi memberontak, dia nafsu ni sifat dia pergi sebagai satu pendorong. Nafsu ni dia panggil, kalau dalam bahasa saintifiknya, pemangkin. Nafsu ni pemangkin. Dia kerja dia nak ke depan, dia kerja pendorong. Sebab tu bila kata dia ni pendorong dia, malah pendorong ni kalau tak ada penunggang dia akan pergi kepada kehancuran. Memang dia akan pergi ke dunia. Sebab itu yang akan menunggang. Sebab tu kita cerita tentang nafsu dan nampak hebat, diibarat macam satu tunggangan yang, katalah kita namakan kuda merah, kuda perang, ataupun naga lah tuan-tuan. Haiwan mitos kan, kita cerita gitulah. Katalah, ataupun kita ambil hanya lebih berkaitan dengan pengajian kita ni, perbahasan Isra' Mi'raj, katalah burak. Burak itu tunggangan itu. Hebat tak? Gitulah. Dia tahu dia ke depan dia. Ke depan dia tak kira apa dah.
Okey. Hebatnya nafsu itu, tetapi dia akan pergi ke depan, dia akan langgar lah. Sebab tu kata kerosakan tadi. Tapi yang akan mengkontrol ataupun yang akan mengemudi nafsu tadi adalah akal yang lebih besar. Tapi besarnya akal ini bukan akal itu semata-mata. Bagaimana nak tundukkan nafsu, Ustaz? Ni dengan cerita dia, proses dia bukan tiba-tiba tunduk, Puan Fauziah Karim. Sebab tu agama ni, sebab tu dia bukan just nak tahu A, B, B. Dia bukan begitu. Kalau bab penyakit COVID pun kita kompleks nak selesaikan, ini kan pula nafsunya gaib. Lebih gaib daripada COVID. Sebab tu kena kefahaman, kena kesabaran, kena ambil pen, tulis, kaji, kena faham, kena buat mapping, kena tengok, duduk, kaji. Jangan cepat-cepat. Ni pun kadang-kadang kalau kita nak tahu macam mana nak tunduk, jangan force. Jangan paksa, macam mana nak tunduk nafsu? Macam mana nak tunduk nafsu ni? Payah betul lah. Itu pun dah bernafsu dah. Sebab tu kalau kita lihat kaedah ulama-ulama tu mendidik. Sebab tu nafsu ni dia kerjanya adalah dalam sangsalik, dia tarbiyah. Sebab tu kebanyakan yang akan membentuk akhlak. Dia kena nak sabar, ya Allah. Kadang-kadang memang tak sabar. Nafsu ni rumit. Dia complicated. Dia bukan perkara yang kita boleh dapat at one night. Dalam satu malam kita boleh selesai, tak. Dia perlukan proses, dia ada sunatullah dia. Jadi maknanya kita kena dengan ilmu, contoh malam ni, inilah dia. Bila kita duduk, kita tahan diri kita untuk menuntut ilmu, dia sebenarnya dalam proses nak menundukkan nafsu. Kalau tanya soalan macam mana Ustaz nak tunduk nafsu, ni sekarang ni tengah proses sedang menunduk nafsu. Bukan sekadar ambil ilmu saja. Sebab tu kadang-kadang kita duduk ni ke, mulalah nak kalih ke, nak left ke, nak apa ke, ada. Apatah lagi tajuk-tajuk yang memang membincang perkara itu. Itu cara dia. Baik, jadi itu yang pertama tadi. Maknanya akal ni dia besar, sifat dia menyerap semua pengetahuan. Dia umpama cahaya yang akan masuk ke dalam hati. Itu dia. Potensi untuk menyerap berbagai pengetahuan berdasarkan pemikiran. Jadi itu yang pertama. Bermaksud kata Imam Ghazali Ta'ala, akal ni ada potensi untuk memikirkan tentang ilmu-ilmu yang hendak disampaikan. Allahumma salli ala Muhammad. Benar, ya, mengasih Tuan Najayah, surah An-Najah. Betul, nafsu, Nabi kata nafsu yang paling ganas tu antaranya berada di antara dua sisi. Baik. Maka yang kedua, yang dimaksudkan dengan akal juga adalah pengetahuan-pengetahuan telah tersimpan dari anaknya mumayyiz. Tu kita faham dulu bakal, sebab akal ni yang akan menundukkan nafsu tadi, Puan Fauziah dan semua. Jadi akal ni kena berpenat-penat menuntut ilmu. Akal ni kita kena bawa akal. Tapi bagaimana dorong akal ni? Itu datanya hukum. Hukumnya akan menundukkan akal pula. Akal ni sifat dia nak terima semua ilmu juga. Sebab yang kedua ni, kata Al-Imam Ghazali Ta'ala, iaitu pengetahuan yang tersimpan dari anaknya mumayyiz, seperti tentang kemungkinan terjadi sesuatu, hal-hal perkara yang terjadi pada keadaan-keadaan tertentu. Maknanya dia dah boleh tahu benda-benda dah. Naluri tu, tahu je. Naluri tu dia boleh tahu, dia boleh buat, dia boleh ini. Kadang-kadang tak sempat nak ajar, dia buat benda, dia tengok kat TV. Itu akal. Iaitu satu bentuk pengetahuan yang telah tersimpan dalam diri anak yang mumayyiz, kata Imam Ghazali Ta'ala. Maknanya kesediaan dia untuk melakukan berbagai perkara. Itu akal. Baik. Jadi maknanya kalau kita lihat makna yang pertama akal tadi itu adalah menerima segala pengetahuan yang ada. Ni tak kira baik buruk lagi ni, tuan-tuan. Dia boleh menyerap semua ilmu. Itu kelebihan. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah ayat 31, ketika
Allah menjadikan Nabi Adam alaihissalam, malaikat bertanya kepada Allah, wa allam qalu ataj'alu fiha, bukankah manusia akan buat kerosakan? Tapi Allah SWT menjadikan lagi satu kejadian. Yang kejadian itu adalah untuk menerima wahyu, menerima segala pengetahuan. Itulah Allah kata dalam surah Al-Baqarah 31, Allah menyambung, wa 'allama adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah, wa 'allama adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Allah SWT mengajar Nabi Adam AS. Ini kelebihan. Ada satu lagi kejadian, yang tadi kerosakan tu nafsu, ada satu kejadian akal yang boleh menerima segala ilmu. Yang ilmu inilah rupanya menundukkan nafsu. Soalnya adalah ilmu apa yang menundukkan nafsu? Itulah ilmu yang membincangkan tentang fitrah manusia. Itulah ilmu agama. Ilmu agama. Tu tadi kau tanya dia, Puan Waziah, macam mana? Bagaimana kita nak tahu nafsu kita berjadi ditundukkan, Ustaz? Apabila kita mula cenderung kepada mempertahankan kebaikan daripada mempertahankan kejahatan. Kita berusaha, kita ada satu keazaman untuk mempertahankan pahala, mempertahankan amalan. Dia ada satu dorongan yang kuat, sudah beralih kepada sanggup berpenat-penat untuk ibadat, sanggup berpenat-penat untuk kebaikan, sanggup mengalah untuk dunia. Dia panggil isar. Kalau bab dunia ni isar, dia akan melebihkan orang hal dunia. Dia tak kisah dah, dia tak berebut dah. Ni saya ringkaskanlah perbincangan ni, panjang perbincangan ni. Jadi menundukkan nafsu itu dengan akal yang ditundukkan dengan ilmu yang dimasukkan tentang fitrah manusia, ilmu yang membawa kepada Allah. Akal yang berzikir, akal yang berzikir. Akal yang berzikir itu kenapa? Yang berfikir tentang kejadian dan kebesaran Allah. Sebab itu mula pertama diperkenalkan manusia itu sepatutnya lah mula memperkenalkan kekuasaan Allah, bukan mengenalkan tentang benda. Bukan ayam. Biasa kita metodologi kita ayam. Tak. Mula awal-awal agama, awal-awal kehidupan itu adalah mengenal Allah, dan itulah tujuan manusia dijadikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Akal manusia ini Allah jadikan adalah untuk yatafakkarun, yatazakkarun, berfikir dan berzikir tentang kebesaran Allah. Itulah yang nak dimasukkan. Selagi mana akal kita tiada ilmu tentang kebesaran Allah, tiada ilmu tentang kekuasaan Allah, maka selagi itu nafsu kita masih tidak menentu. Contoh, kita pergi pada contoh terus. Tu ada dua maksud tadi kan, menyerap dan ilmu yang sedia ada. Sebagai contoh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Sebagai contoh, anda ada ilmu. Anda ada ilmu. Ilmu cari duit. Ilmu dunia. Anda ada agama. Dah terima Islam. Dah terima Islam. Akal waras. Anda solat. Anda solat. Anda puasa. Anda mengaji. Anda baca Quran. Anda puasa. Anda sedekah. Okey. Dah ada ilmu tentang agama. Okey. Taib. Maksudnya dah belajar. Dengar perbahasan tentang hadis. Perbahasan tentang tadabbur Quran. Okey. Bagus. Okey. Tetapi ada satu keadaan, apa dia, yang tidak melengkap ataupun tidak menjadikan amalan tadi, fikiran tadi, nafsu tadi tidak bersatu. Apa dia? Akidah. Ketika anda beramal, solat dan melakukan amalan-amalan rutin harian anda, tiba-tiba fikiran anda ini masih terkesan dengan keadaan susah. Contoh, duit. Susah, tak ada duit. Okey, susah tak ada duit ini, kalau tengok dari sudut hukum akal, dia hanya boleh diselesaikan dengan pergi kerja cari duit. Maka
sekiranya nafsu dia itu lebih kuat daripada amalan tadi, maka nafsu akan mendorong akal untuk berfikir. Tengok corak pemikiran tadi dipengaruhi oleh nafsu tadi, mengatakan bahawa tidak cukup dengan solat saja, tidak cukup dengan Al-Quran saja, tidak cukup dengan hadis saja. Dunia aku ni tengah susah, aku kena ada duit, aku nak cari duit, aku nak duit yang boleh menyenangkan aku. Akal cakap yang didorong oleh nafsu tadi. Syaitan mana syaitan? Syaitan bila kita dah terkesan dengan nafsu ni tuan-tuan, maka dia pun guna kesempatan untuk menambahkan keraguan. Ya, solat kamu tu tidak cukup, doa kamu tu tak cukup. Maksudnya janganlah doa je, janganlah solat je, janganlah baca Quran saja, janganlah nak percaya agama sangat. Dunia ini kena ada nafsu kamu tu, akal kamu tu. Kalau tak ada akal kamu, nampak dia putar belit. Di mana peranan akal yang menundukkan? Kerana dia tak ada ilmu tentang rezeki. Dia tidak ada satu penjelasan, pendedahan tentang bahawa dunia, duit dan seluruh perkara ini di bawah kekuasaan Allah. Dia tak ada kefahaman tahap itu. Ada pun, kalau dia ada, bukan sekadar faham, dia sekadar tahu saja. Pengetahuan dia tentang Allah itu cetek. Dia mungkin mengucap, ini yang Nabi bimbang tuan-tuan. Nabi cukup bimbang keadaan umat Islam akhir zaman yang tidak mampu menggunakan akal untuk menundukkan nafsu, malah menggunakan akal untuk menundukkan agama. Ni bahaya tuan-tuan. Akal akan di orang kata apa? Dilogikkan balik. Agama ni apa aku dapat? Aku susah-susah ni, apa aku dapat? Aku jaga solat, aku buat semua arahan Allah, aku tetap susah. Nampak? Akal juga tu, tetapi telah dimanipulasi oleh nafsu tuan-tuan. Nafsu ni dia nak segera, dan nafsu ni pula dorongannya dunia tadi. Bayangkan, ini yang berlaku. Nabi cukup takut. Sebab tu Nabi kata buas ni nafsu ini. Dan yang memfitnah akal ini nanti, nafsu tadi, adalah kerana fitnah harta dan wanita. Itu dia. Jadi dia perlahan-lahan memasuki ruang akal yang hebat tadi. Maka dia mula menundukkan agama dia, bukan menundukkan nafsu tadi. Ini yang berlaku. Lalu berlakulah hadis Nabi SAW, mafhum hadis, yang mana akan berlakunya golongan akhir zaman ni tuan-tuan, yang siangnya Islam, malamnya kafir, malamnya Islam, siangnya kafir, kerana memperdagangkan agama, kerana nakkan habuan dunia. Dia nak jual agama dia. Dia tengok apa dia? Dia fikir aku, daripada aku sedekah, baik aku menyimpan. Itu nama penjual, pedagangkan agama. Satu. Keduanya, dia jual agama dia, prinsip dia. Solat awal waktu tu dia dah mula nak longgarkan. Dia dah mula jual prinsip-prinsip agama dia yang dia yakin bahawa berdoa sungguh-sungguh itu dia dah mula kurang-kurangkan. Bukan dia makin kuat dalam keyakinan, tetapi dia mula perdagangkan. Malah ketika dia ada pengetahuan agama itu, dia sembunyikan. Dia sembunyikan kebenaran. Dia tak percaya. Dia kata, bukankah Allah yang bagi kita rezeki? Dia menafikan. Dia kata apa? Yalah Allah bagi rezeki, tapi dia ada tapi dia. Dia menyembunyikan kebenaran. Ini yang pedagangkan agama. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun, kata Allah. Wala talbisul haqqa bil batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan hak dan batil. Jangan kamu sembunyikan kebenaran setelah kamu mengetahui. Ini kesan dia. Jadi maknanya, dalam konteks perkara yang kita kena faham, sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, akal ini bila berbalik kepada Allah jadikan akal. Kalau ilmu yang paling, bukan kata yang dipanggil apa? Imam Ghazali rahimahullah mengatakan wajibal wajib. Yang ini hendaklah kita sentiasa mengarahkan fikiran kita, memastikan fikiran kita mempunyai satu attitude atau kaedah
untuk sentiasa yatafakkarun, tafakur, untuk melihat kebesaran Allah, menundukkan nafsu dengan kebesaran Allah, mulai akal yang berfikir dengan kebesaran. Sebagai contoh, saya bagi praktikal terus. Bila kita seringkali tengok kejadian alam, apa yang berlaku? Fikiran berjalan. Apa yang nak dijalankan, apa yang nak perlu digunakan fikiran? Renung kejadian alam itu. Renung kejadian alam itu. Sebagai contoh, kita ambillah ikan. Ikan ini yang berada di lautan, yang berada di keadaan yang tidak tahu ke mana hala tuju ikan itu nak pergi, tiba-tiba dia boleh ada di kedai. Renung. Dan bila ada di kedai, bila kita tengok keadaan itu tak habis-habis. Renung, ikan ni tak habis-habis. Maka di situ kalau kita lihat bagaimana takbirnya Allah, pentadbiran Allah dalam konteks memastikan ikan itu sentiasa, bukan kata cukup, malah sentiasa ada untuk kelangsungan kita sebagai manusia. Renung lagi tuan-tuan, tengok ayam. Ambil contoh KFC. Renung, jangan tahu makan ayam tu tuan-tuan. Sebab tu kita kena sentiasa, kenapa kita kena bismillah? Setiap perbuatan baik kena bismillah. Sebab nak gerakkan akal supaya berfikir tentang Allah. Apa maksud berfikir tentang Allah? Berfikir tentang nikmat Allah itu. Ayam tak habis-habis makan Allah. Berapa lama dah ayam itu? Kenapa tak habis-habis ayam kat muka bumi ni? Korban lembu tuan-tuan. Cerita korban ini bukan cerita sehari dua. Daripada zaman Nabi Ibrahim AS sampai sekarang binatang ternak sentiasa ada. Adakah orang bunuh diri ini nafsu telah mati? Bukan nafsu telah mati, nafsunya menguasai. Nafsunya menguasai, akalnya telah mati. Akalnya telah mati, dia tak boleh berfikir. Dia tak ada pemikiran dan waras. Yang dia nampak hanya satu keadaan saja, kesedihan yang teramat sangat. Sebab tu kalau orang yang kita jumpa orang macam ni, selamatkan dia dengan kita mengalihkan perasaan marah dia, perasaan kecewa dunia dia itu dengan satu harapan yang lebih besar. Kita jangan menafikan kekecewaan dia itu. Betul lah dia kecewa tu. Betul kan kekecewaan dia? Betul, dunia ni jahat. Memang dunia jahat, cakap kat dia. Dunia ni penipu. Ya, dunia ni penipu. Memang sebenarnya dunia ini kita diperindah di sebalik keburukan yang banyak. Tetapi kita tertipu. Di saat orang-orang yang kecewa ni, dia dah jumpa makna dunia dah. Tapi di saat dia jumpa makna dunia, tak ada akal yang boleh counter balik. Jiwa dia dah lemah nak bangkit, maka kena ada bantuan daripada orang yang ada kekuatan jiwa, kekuatan akal untuk menetralkan balik pemikiran dan perasaan dia itu. Sakit mental ni, kurang iman. Saya nak tanya satu perkara. Nak tanya dulu, mental dia sakit sebab dari kecil atau aksiden atau daripada waras kemudian mental? Ada 3 keadaan. Sakit mental ni adakah dia itu dari kecil, yakni demam panas ke, ada gangguan urat saraf ke, aksiden ke, ataupun ada hal-hal yang dari waras tiba-tiba dia mental? Soal, kalau berlaku yang tiba-tiba mental, 2 keadaan tadi tiada kaitan dengan iman, yakni penyakit fizikal, tak ada kaitan dengan iman. Bermaksud ada sesuatu yang mengganggu
keadaan otak saraf dia, neuron-neuron terlanggar, tergantuk, demam panas, pecah. Tapi nak bagi tahunya, penyakit fizikal yang asalnya okey, yang asalnya waras, tak kisah semua komponen fizikal badan, ada kesan dan kesinambungan daripada kondisi perasaan dia, apatah lagi iman dia. Semua berkait dapat. Contoh sakit jantung. Sakit jantung, sebelum dia sakit jantung, apakah isu yang membuatkan dia sakit jantung? Adakah tiba-tiba pembuluh darah dia jadi sempit, ataupun dia jadi orang suka marah-marah? Kajilah. Biasanya high temper, darah naik, jadi keadaan badan dia tidak stabil. Kita boleh buat perbandingan orang yang ada prinsip dan keyakinan pegangan dan orang yang tak ada keyakinan pegangan. Lifestyle dia berbeza. Tinggal lagi kita tak buat secara clinical test, tu saja. Kita tak buat lab test, kita just dengar-dengar je. Tak percaya atau tidak, orang yang pergi kepada keadaan yang asalnya waras, kemudian tiba-tiba pecah pikirannya, ni mental, ada sesuatu perkara yang sedang mengganggu dia. Dan mengganggu itu kemungkinan besar disebabkan kegagalan melawan nafsu dia. Jadi apakah yang boleh mengawal nafsu? Bagi tahu, bukankah iman? Sebab itu kadang-kadang orang yang frust, dia akan ambil drug, dia ambil dadah untuk melalaikan dia. Ambil dadah, ada tension, dan iman tak ada. Saya nak bagi tahu, ambil dadah, mabuk, fun, suka-suka. Kalau yang ada iman, dia nak ubat pikiran serabut, sebab ada tekanan perasaan. Tekanan perasaan menekan dia. Nampak? Itu dia. Itu kena jaga sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Jadi bermaksud kembalikan nafsu itu dengan tundukkan dia dengan akal yang diisi dengan keimanan yang jelas tentang Allah. Jadi peranan akal ni akan mampu menundukkan perasaan di saat akal sudah berada pada kedudukan meletakkan akal itu pada kedudukan yang tinggi, yakni yatafakkarun ulul albab. Iaitu berbanyakkanlah kita bertafakur, kemudian banyakkan kita bersyukur. Keadaan itu dia akan pergi ke arah itu. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, saya kira cukup setakat tu dulu. Kesimpulan kita pada malam yang penuh barakah ni, kita mestilah berhempah pulas, berazam, bersungguh-sungguh untuk mengisi akal kita dengan ilmu yang benar, ilmu tentang memahami kekuasaan Allah. Waraskan akal itu dengan sebaik-baiknya dengan ilmu yang benar. Kemudian tundukkan nafsu setelah akal itu telah berada pada keadaan yang stabil. Itu dia tuan-tuan. InsyaAllah jangan berhenti, sebab tu akal ni tidak boleh diberhentikan, kena ada sentiasa tafakkarun. Dan benda ini bila kita muzakarah majlis ilmu, maka akal kita akan sentiasa berfikir tentang kebesaran Allah. InsyaAllah saya kira cukup setakat tu dulu. Terima kasih kepada pihak pengurusan. Dan kita ada satu lagi slot, tak silap ya, Cik Zul kita ada satu lagi slot, 14 bulan tak silap. InsyaAllah kita mungkin ada sambungan daripada tajuk ini pada page inilah, InsyaAllah. Baik, saya kira cukup setakat tu dulu. Terima kasih banyak kepada semua pihak penganjur, pihak pengurusan. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, InsyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini sampailah pada maksud perbincangan kita, InsyaAllah. Mohon ampun maaf atas kekurangan, kasar kata tu kurang bicara, yang Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Sehingga kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.